Bertemu kembali. Ramai menganggap bulan Ramadan ini kita boleh lupakan dahulu atau skip sekejap untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kerana ialah pastinya kita akan memikirkan bahawa ia bukan bulan yang sesuai untuk kita mungkin seperti bersenam, berjoging ataupun melakukan aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh. Kerana kita mungkin tidak bermaya, cepat penat dan ataupun sebagainya lagi. Tapi sebenarnya tiada alasan pun untuk kita tidak kekal cergas meskipun sedang menjalani ibadah puasa. Nak tahu apa agaknya petua untuk kita kekal bertenaga sewaktu bulan puasa? Bersama dengan kita dalam cerita petang ini, pakar psikologi sukan dan juga pelatih kecergasan Aiman Salim yang akan berkongsikan macam mana kita nak pastikan diri kita ini tidak terikut sangat dengan rasa lemau dan sebagainya. Aiman, terawal sekali saya nak tanyakan, adakah memang badan kita ni memang automatik akan jadi lemah ketika di bulan Ramadan? Dan apa agaknya tip untuk kita kekal bertenaga, Aiman? Ya, terima kasih Faris. Soalan itu memang betul, iaitu badan kita akan automatik akan jadi lemah. Tapi ketika bulan Ramadan ini, itu bukan sebab kita hilang muscle kita ataupun kekuatan muscle kita, tetapi ini kerana badan kita tidak ada tenaga secukupnya dari nutrien-nutrien yang kita perlukan seperti daripada makanan dan juga minuman. Kalau untuk tips pula Faris, saya boleh bagi apa yang saya buat secara peribadi lah, dan juga ini di back up oleh pakar-pakar sport science dan juga nutrition. Saya fokuskan 3 benda, iaitu nombor 1, kita perlu makan secukupnya, iaitu selepas buka of course, 3 kali. Makan ketika buka puasa, sejam ataupun 2 jam selepas buka ataupun selepas tarawih, dan juga ketika sahur. Dan ketika kita makan ini, cuba makan makanan yang cukup dengan nutrien-nutrien yang kita perlukan seperti karbohidrat, protein dan juga secubit lemak. So lemak tak boleh lebih lah tu kan. Kedua, kita perlu bergerak dan bersenam konsisten setiap minggu. So jika kita bersenam setiap minggu, kita akan lebih bertenaga untuk menjalankan aktiviti seharian kita. Dan ketiga adalah mental kita. Cara kita bercakap dengan diri kita sangat penting, iaitu jika kita cakap lebih negatif dan kita akan berasa lagi negatif, seperti kalau kita sering bagi tahu diri kita penat, tak larat, malas, kita akan secara tidak langsung bertindak seperti begini. So kalau boleh cakap dengan lebih positif, cakap diri kita dengan puji-pujian dan semangat yang kita perlukan sepanjang hari ketika kita berpuasa ini, Faris. Itu dia. Dan juga Aiman, sebenarnya boleh ke tak untuk kita bersenam bulan puasa ini? Kerana ada yang kata jangan paksa badan kita kerana mungkin tak cukup makan dan minum sebagainya. Dan apa agaknya jenis bentuk senaman yang boleh kita amalkan ketika bulan Ramadan ni, Aiman? Ini soalan yang saya selalu dapat lah, Faris. So untuk pengetahuan semua orang, yes, kita boleh bersenam ketika bulan puasa dan dalam keadaan berpuasa. Tapi macam Faris cakap, kita tidak patut push ataupun memaksa badan kita untuk bersenam kerana tidak cukup makan dan minum. Kalau jenis senaman pula, kita boleh amalkan sebenarnya semua benda ataupun semua jenis senaman. Tetapi yang pentingnya adalah kita perlukan fokus kepada intensiti apa yang kita buat itu. Seperti contoh, kalau cardio workout seperti jogging, berlari, berbasikal semua, kalau pace kita berlari 6-7 sebelum berpuasa, ketika berpuasa kita slowkan ataupun perlahankan pace itu 8-9 ataupun pace berjalan. Sangat mudah dan kita tak perlu push macam Faris cakap tadi. Kalau untuk strength workout seperti angkat bebanan-bebanan seperti dumbbell, barbell semua itu, sama juga kita adjust intensity kita. Kalau kita buat 100 kg squats sebagai contoh sebelum berpuasa, dalam berpuasa kita sedang berpuasa, 50 hingga 60 kg sudah cukup memadai dan kita kena adjust berapa kali reps ataupun sets yang kita buat. Itu dia, Faris. Dan Aiman, bila sebenarnya waktu yang sesuai untuk kita bersenam? Adakah seeloknya sebelum berbuka ataupun beberapa jam selepas berbuka ke macam mana, ataupun sebelum sahur, dan berapa lama tempoh yang disyorkan untuk pastikan badan kita ini sebenarnya capable ataupun larat untuk bersenam itu, Aiman? So seelok-eloknya selepas berbuka lah, Faris, sebab kita dah makan, kita dah minum dan kita dah ada tenaga 100% balik lah. So tu seelok-eloknya. So kalau sebelum sahur tu saya tak recommend sebab dia akan kacau tidur kita.
Tetapi kalau orang punya timing hanya beri sebegitu dan terpulanglah. Tapi jangan push diri kita dan buat apa yang kita selalu buat sebelum Ramadan tu, jangan fokus sangat. So kita slowkan balik dan kita macam saya cakap tadi, kurangkan intensity. Dan Kalau juga nak Aiman, fokuskan time, ya saya. adakah Aiman juga lihat time bulan Ramadan ni sebenarnya tempoh yang sesuai untuk mungkin seseorang sebelum ni dia tak amalkan gaya hidup sihat. Adakah satu tempoh yang sesuai untuk seseorang mula dengan penggayaan hidup yang sihat? Ialah mana tahu azam untuk kurus ataupun badan fit dan sebagainya untuk raya tahun ini, mungkin mereka melihat bulan Ramadan ni, okey, ini the right time untuk kita amalkan gaya hidup sihat, Aiman. Yes, sebenarnya ini masih sesuai untuk mulakan gaya hidup yang sihat, Faris, sebab kita akan bermula secara perlahan dan kita tidak terlalu ekstrim kepada badan kita sebab kita berpuasa. So kalau nak amalkan gaya hidup yang sihat, buat jadual dan praktikkanlah ketika bulan Ramadan ini. Aiman juga melihat bulan Ramadan ini sebagai tempoh yang sesuai untuk orang mula bersenam. Jadi mana satu yang lebih perlu difokuskan? Mungkin orang azam mereka tahun ini nak raya, nak ialah badan cantik dan sebagainya. Adakah dengan cara Betul. senaman ataupun cara pemakanan? Mana satu lagi penting yang perlu difokuskan, Aiman? Okey, itu soalan yang bagus, Faris. So, saya tak boleh cakap satu lagi penting daripada satu, tapi apa yang saya boleh cakap, dua-dua itu perlu difokuskan, Faris, sebab dua-dua itu penting dari segi pemakanan kita dan juga senaman. Tapi apa yang saya boleh cakap, dari segi pemakanan kita tidak perlu risau sangat sebab kita sedang berpuasa, so kita kurang makan nombor satu dan kurang durasi untuk makan. So, lebihkan sedikit fokus kepada senaman kita. Jika kita mahu start balik senaman, boleh teruskan, ataupun mahu konsisten, boleh teruskan lagi dalam bulan Ramadan ini. Aiman, apa jenis makanan yang perlu kita aim bulan Ramadan ni? Kerana ialah kalau kita pergi ke bazar tu banyak makanan yang mungkin berminyak dan mungkin kurang sihat makanan itu. Jadi apa agaknya makanan yang boleh kita ambil, lebih kita pilih, utamakan ketika dalam hidup nak sihat ni kan, menjelang suatu puasa ni, apa makanan dia, Aiman? So, kat Malaysia ni susah sikit dengan sebab saya suka makan apa saja. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, cuba kurangkan makanan yang berminyak. Makan seperti ayam goreng ke yang berminyak-minyak, ataupun makan makanan yang goreng seperti itu. Kalau boleh, makan makanan yang semula jadi seperti sayur-sayuran, seperti buah-buahan, seperti itu. Kalau nak makan nasi, mungkin makan nasi brown rice. Kurangkan lauk-lauk, kurangkan kuah-kuah kari seperti banyak santan, banyak minyak, seperti itu. Okey, Aiman, dan sebagai seorang pakar psikologi dalam bidang sukan dan juga senaman, saya nak jugalah tanya kepada Aiman kerana ialah kita lihat kepada kadar keseharian COVID-19 juga masih pada tahap belasan ribu dan semakin ramai sebenarnya kenalan ataupun circle kita sekarang ini pernah dijangkiti COVID-19 dan ini termasuk yang sebelum ini mungkin hidup mereka aktif, rajin bersukan dan sebagainya. Namun sejak positif COVID ini, mereka mungkin sukar melakukan kerja berat kerana simptom long COVID yang dialami oleh mereka. Bagaimana agaknya mereka nak siapkan mental mereka ini dan apa cara untuk mereka start semula langkah masuk kepada gaya hidup yang sihat itu, Aiman? Ini soalan yang sangat bagus, Faris, sebab saya pun salah seorang COVID survivor lah kan. Saya pernah ada COVID. Dengan ini daripada experience saya, kalau nak start balik dengan long COVID, yang ada yang long COVID ni semua, start balik perlahan-lahan macam saya cakap. Buat rutin balik, buat jadual balik untuk ikut dan jangan terburu-buru. Sebab sebelum COVID dan selepas COVID, badan kita sangat lain. Seperti saya, sebelum COVID, saya seminggu 3-4 kali saya bersenam, bersukan semua. Selepas COVID dapat tu, saya nak bersenam sekali pun dah tercungap-cungap. So saya rasa frustrated dan juga sedih jugalah. So cara saya untuk menangani masalah ini adalah untuk terima keadaan saya yang saya adalah tidak berapa nak sihat sangat selepas COVID. Itu nombor satu. Dan nombor dua, cuba buat jadual, cuba buat rutin balik dan mula perlahan-lahan untuk mulakan gaya hidup yang sihat kita ini balik. Sebab kita tak perlu terburu-buru, kita hidup insyaAllah lama. So kalau kita bukan competition, bukan atlet, so just take our time dan perlahan-lahan je start balik.
Dan Aiman, kita mungkin ada lebih kurang baki 2 minit saja lagi. Saya ingin bertanyakan juga kepada Aiman, bagaimana agaknya persiapan mental mungkin seseorang itu pernah dijangkiti COVID-19 dan bagaimana agaknya persiapan mental, betapa pentingnya persiapan mental itu sendiri untuk mereka mungkin meneruskan lagi kehidupan mereka selepas ini kerana ialah mereka tahu mereka tidak lagi mungkin strength mereka mungkin tak kuat, stamina mereka mungkin kurang seperti sebelum ini yang mungkin lebih lasak dan aktif dan sebagainya. Bagaimana pentingnya persiapan mental itu dan bagaimana caranya untuk siapkan mental itu sendiri, Aiman? Mental ini adalah sangat penting sebab kalau mental kita rapuh, memang kita tidak akan dapat buat apa-apa benda fizikal, kita tidak akan bersemangat, kita tidak akan ada motivasi untuk melakukan apa-apa jenis physical activity. So cara untuk pulihkan balik mental kita, dua. Nombor satu, macam saya cakap tadi, mulakan perlahan-lahan, adakan rutin dan adakan goal untuk capai pada setiap minggu ataupun setiap senaman itu. Kalau goal kita hari Isnin 1 km, mungkin untuk berjalan hari Rabu 1.2 km untuk berjalan. Dengan nombor dua, ni paling penting adalah untuk ada support system yang bagus. Keluarga, kawan, isteri, suami, ini sangat penting kerana mereka lah yang beri kita semangat, mereka lah yang akan memujuk kita untuk berasa okey balik, berasa semangat balik untuk menjalani hidup kita secara sihat, secara aktif. Terima kasih Aiman Salim, pakar psikologi. Itu dia tadi sedikit perkongsian daripada pakar psikologi sukan dan pelatih kecergasan yang berkongsikan petua untuk kita kekal bertenaga sepanjang bulan Ramadan ini. Terima kasih lagi sekali Aiman Salim diucapkan. Saya kira itu saja perkongsian dalam cerita di sebalik berita pada petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.